Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan masih lagi ada hidung, tuan-tuan masih lagi ada mata, dan tuan-tuan masih lagi ada tangan. Dan sedikit duka cita, kita sampaikan takziah pada Cik Asrul, kabarata dia tercabut. Mungkin sedikit ujian bagi beliau pada pagi ini. Itu tanda manajan motor, kan? Dia kena jaga, motor kena jaga, mahal bayar. Sebab Allah Subhanahu wa taala, mungkin pengajian sirah kita ditunda pada masa yang akan datang. Sebab hari ini hari Jumaat dan saya menanti kira saya sampai Jumaat, tapi tak sampai. Hari ini sampai. Jadi ada beberapa perkara yang nak saya kongsikan lah bersama dengan hari Jumaat. Jadi sebagaimana sahabat tahu, kita di Malaysia tak dapat cuti hari Jumaat kecuali negeri yang tertentu lah, kan? Kedah, ni mana lagi? Kelantan, Terengganu ada. Terengganu, 3 lah tinggal, kan? Dulu antaranya negeri saya yang tercinta lah, kan? Johor juga hari Jumaat. Macam mana datang mamat tu pula seorang, kan? Kita tukar pula pada hari Ahad, tak dapat merasa cuti Jumaat. Dia seronok cuti Jumaat, mana banyak pahala boleh kita dapat. Tapi sebabkan kita menjadikan Ahad sebagai cuti, menyebabkan kita kurang nak dapatkan fadilat hari Jumaat. Jadi disebabkan kurangnya kita dapat fadilat pada hari Jumaat, ditambahkan lagi dengan sikap kita yang kurang peka dengan hari Jumaat, menyebabkan lagi bertambah kurang kita nak dapat pahala hari Jumaat. Jadi ada beberapa perkara dah saya nak sentuh, disebabkan agar pahala kita yang makin kurang tu tak bertambah kurang, tak semakin kurang, kita dapat kekalkan lah. Pertama, kita tak boleh nak pergi awal, kan? Tak dapat pahala awal. Selalu makan telur je lah hari Jumaat, kan? Tak dapat apa, unta, tak dapat apa, kan? Sudah ada sebut, maknanya datang awal dapat unta apa sebagainya, kan? Pahalanya singgah awal yang tak akhir sekali pergi tu dapat sebiji telur je. Mungkin kita pun dapat telur pun separuh masak, kan? Datang lambat sangat, kan? Sebagainya. Jadi perkara pertama iaitu saya nak kongsikan pada sahabat, iaitu hari Jumaat ni, janganlah kita jadikan hari Jumaat ni, masjid tu sebagai kita punya R&R, kan? Tempat persinggahan. Kita pergi hari Jumaat, kita parking bawah pokok, kan? Duduk dengar angin sepoi-sepoi bahasa sampai dengan khutbah, kan? Syok macam tu, kan? Tapi tu bukan hari Jumaat yang kita nak. Hari Jumaat tu kita pergi, kena duduk dalam masjid, bersedia, kan? Hari Jumaat. Hari Jumaat yang kita jadikan hari kita R&R, kan? Duduk parking-parking kat luar. Jadi pahala kita kurang. Sebab apa? Hari Jumaat kita disuruh duduk dalam masjid, berzikir dan sebagainya. Paling kurang pun duduk dalam masjid, menanti khutbah ataupun duduk mendengar khutbah yang disampaikan. Kalau kita duduk kat luar-luar tu, rugilah, rugi. Jadi itu antara pertama, kita dapatkan pahala duduk dalam masjid sempena hari Jumaat. Kita tahu hari Jumaat ni hari yang apa tu, pahala, bukan pahala, doa kita mustajab, kan? Kalau kita duduk doa bawah parking, bawah pokok tu, payahlah sikit, kan? Kita doa biar dalam keadaan sempurna. Duduk dalam masjid, kita berdoa, kan? Mustajab tu mustajab, dimakbulkan. Maknanya ada waktu tu dimakbulkan doa kita, rugilah kita tak manfaatkan betul-betul. Dia duduk, Allah Ta'ala bagilah aku ni, bagilah aku ni, bagilah aku, macam-macam kita boleh minta. Rugi, kan? Rugi. Yang kedua, hari Jumaat ni kita disyorkan mandi, pakai wangian dan sebagainya. Dan disebabkan kita ni tak boleh nak mandi, tak ada masa, tak sempat nak mandi dan sebagainya. Jadi cubalah elakkan satu perkara ni. Mungkin bukan tonton yang ada kat sini lah, tapi pernah berlaku pada saya, iaitu orang yang dia memakai siwak dan hil.
sebelum masuk masjid. Siwak Marlboro ke, dia siwak juga sebelum masuk masjid. Orang lain siwak pakai kayu sugi kan. Dia siwak pakai udang garam ke, dia siwak pakai dangkir ke apa kan. Jadi dalam ketika Jumaat kita disyorkan elak bau-bauan yang tak elok. Terutamanya kalau dalam hadis disebut antara yang dibenci seperti makan bawang kan. Makan bawang zaman dulu makan bawang, dia tak makan Marlboro kan, dia tak makan Dunhill, jadi dia makan bawang. Jadi bawang tu pun satu makanan, kalau kita tengok makanan yang halal, tapi sebabkan baunya Nabi tak suka. Nabi kata bau tersebut boleh menyeksa orang, manusia dan juga malaikat. Malaikat pun terseksa dengan bau-bau yang tak elok kan. Jadi ada tu, maknanya bagi orang-orang yang bersiwak tadi tu dengan Dunhill dan sebagainya tu, dia tak perasan kalau sebelum tu dia dah bersiwak dengan Dunhill, baunya akan kekal. Walaupun dia dah koma dan sebagainya, akan kekal. Kalau kita sembahyang kan, kita dapat bau orang sebelah kita ke apa ke, sebelum pergi sembahyang mesti dia dah bersiwak kan. Jadi baunya kekal. Jadi hukumnya kat situ dia jatuh haram. Membau-bau tak elok dalam sembahyang jatuh haram. Jadi rugilah. Kita hari Jumaat adalah pahala tak banyak, nanti kita sembahyang dapat pahala haram pula. Habislah kan, tak dapat apa. Jadi nasihat saya maknanya tahanlah, tahan. Jangan bersiwak sebelum solat Jumaat kan. Tahan supaya pahala kita tak kurang, dapat kekal pahala tersebut. Dan yang ketiga, dalam solat Jumaat ni juga kita selalu dengar tak dibenarkan bercakap-cakap kan, supaya dapat memberikan tumpuan kepada ilmu yang disampaikan. Dan barang siapa yang berkata-kata, dia akan hilang pahala pada solat Jumaat tersebut. Tapi ulama membahaskan bukan sahaja berkata-kata, tapi membuat perbuatan ataupun pergerakan-pergerakan yang melekakan dia daripada mendengar khutbah juga akan hilang pahala puasa. Contohnya lah kan, dia ada pegang guli ke, ada orang tengah khutbah tu dia main guli kan. Ataupun touching apa kan, touch screen tu. Atau yang ada BlackBerry ke apa semua kan. Waktu tengah khutbah dia tunduk. Tok Imam kata, wah bagus khutbah aku hari ni. Syok semua orang dengar khutbah aku kan. Padahal orang duk touching screen kan. Apa tu, handset kita kan. Jadi smartphone apa semua tu. Jadi semua, walaupun kita tak berkata-kata, tapi membuat perkara-perkara yang melekakan kita daripada mendengar khutbah juga mendapatkan pahala khutbah solat Jumaat kita berkurang dan mungkin akan hilang. Itu antara ulama bincang lah. Pada zaman dulu dia tak sebut lah touch screen tu. Zaman dulu ulama sebut macam main putih-putih pasir, guli-guli. Itu pun boleh menyebabkan hilang. Maksudnya tujuan kita, poin pentingnya, Rasulullah nak ajar ataupun Islam nak ajar, pergi solat Jumaat tumpu betul-betul. Tempohnya sekejap tu je, ada sejam, tumpu betul-betul. Daripada datang tu, jaga bau mulut, jaga masuk masjid, duduk diam-diam, berdoa. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia Rasulullah suruh kita berdoa. Maknanya dapatkan betul-betul doa mustajab hari Jumaat tu. Tumpu, ya Allah mintalah, bagilah aku ni, bagilah hidup sejahtera, bagilah aku hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Mintalah apa tuan-tuan nak minta. Itulah hari Jumaat. Jangan kita lekakan perkara lain. Sebab itulah dianjurkan orang yang berniaga pun tutup kedai, pergi solat Jumaat bersegera. Sebab banyak pahala di situ. Antara pahala paling besar ataupun keistimewaan paling besar adalah doa mustajab. Saya rasa itulah teguran saya supaya sama-sama kita dapat manfaatkan hari Jumaat kita yang semakin berkurang pahalanya. Baik, pahala yang berbaki itu kita manfaatkan betul-betul lah. Okey, sahabat Allah Ta'ala, saya rasa itu saja untuk tazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan solat Jumaat nanti tuan-tuan dapat manfaatkan sebaiknya. Pahala tuan-tuan pada Jumaat yang akan tiba nanti. Aku liqali hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.